gambar ni tiup dia. Gak lah ni ada pergi macam masjid ada gambar lah kau lah ni. Tak gambar ahibab ahbab. Okey. Ummu Habibah kata, Ummu Salamah kata, dia sebut tentang gereja yang pernah mereka lihat di Habsyah dah. Habsyah di mana? Ethiopia sekarang dah. Benua Afrika lah. Tanya orang Mesir, tanya orang South Africa, dia tahulah mana Habsyah tu. Dia Habsyah ni benarnya di atas laut ya. Nak Saudi di atas laut sikit ya. Tak. Dia Mesir, Habsyah. Fiha tasawiru, pada gereja tu banyak gambar-gambar, lukisan-lukisan. Maka mereka menyebut Nabi SAW. Nabi kata, inna ulaika idza kana fihim ar-rajul salih. Sesungguhnya mereka itu ulaika. Ingat ulaika? Tak ingat ulaika? Siapa dah ulaika? Ustaz ngaji dah mari isi ke dia? Isi muzhar, isi mudmar, isi mubham. Ulaika ni jamak ke dia? Jamak kepada zalika dengan tilka. Zalika, zanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Loh. Mereka itulah, kita terjemah mereka itulah, ulaika. Mereka itulah idza kana fihim. Siapa dia mereka itulah? Maknanya ahli kitab lah, Kristian. Mereka itulah apabila matinya orang soleh di kalangan mereka, banau ala qabrihi masajida. Mereka akan bina atas kubur dia dah. Kat rumah ini bukan sebelah kubur dah, atas kubur tu dia buat. Atas kubur tu dia buat dah. Faham tak? Banau ala qabrihi masjida. Mereka bina atas kubur masjid dah. Wasawwaru fihi, dan mereka lukis gambar dah padanya dah. Lukis gambar pun tak boleh, buat patung pun tak boleh. Dua-dua tak boleh dah. Faham tak? Sebab itulah sebenarnya tak berapa comel, tak berapa molek kita masuk-masuk gambar dalam Facebook ni sungguh. Kerana kecuali terpaksa sebagai bukti tak. Nak ambil gambar pelajar dalam hadis nak ayat ni ada pengajian dalam hadis tak. Kerana saya ambil gambar seorang mai cepat. Marilah sungguh nak tunjuk ke Ustaz Muin. Tunjuk ke Ustaz Muin bahawasanya kita entah sekarang ni guna. Marilah cepat cepat. Mai cepat, ambil gambar. Ni dia wakah Nabi buah, dia wakah ni main Nabi buah. Nabi buah 3,800. Entah ambil bila nampak gambar kita. Di sini, jauh sikit di sini. Ustaz? Ustaz Mu'i. Ustaz Mu'i balik ke? Kata? Balik ke Ustaz Mu'i? Balik lagi ni? Flight ke? Kata, tak ada nak mari. Patut kita nak jemput dia mari sini tengok kita ngaji kitab dia ni. Okey. Tika Tiki ataupun tika. Tiki aswaru wa ulaiki syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Tiki aswaru, itulah gambar-gambar. Tiki ni maksudnya Nabi tuju kepada Aisyah. Wahai Aisyah, itulah gambar-gambar. Dan mereka itulah, wahai Aisyah, syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah, seburuk-buruk, seteruk-teruk makhluk, sejahat-jahat makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa dia? Iaitu orang yang bina kubur atas masjid, bina masjid atas kubur. Dia orang yang melukis gambar, buat patung dalam masjid dah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi hadis ni menunjukkan bahawasanya hak tak lehnya bina masjid atas kubur. Tak leh dah. Betul Jadi kalau hak Nabi buat, Nabi bongkar ke kubur-kubur, buat bersihkan dulu, kalau baru bina masjid, hal tu tidak ada kesalahan. Tak, sebab tidak ada kubur masjid. Bila masa yang sama, dua-dua tu ada, tak boleh dah. Tapi kalau bersih dah, maka dibolehkan dah. Calon.
Okey, hadis dah. Hadisnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi tiba di Madinah dan Nabi berhenti di A'lal Madinah. A'lal Madinah ni kawasan tinggi di Madinah. Madinah ni kan ada kawasan rendah, ada kawasan wadi, ada kawasan biasa dah, ada kawasan tinggi, bukit-bukit tu dah. Itu masuk Al-Madinah. Fi hayyin, bersama-sama dengan satu kabilah, iaitu kabilah Banu Amru bin Auf. Maka Nabi tinggal bersama-sama mereka selama 24 hari. Saya boleh tahu 24 hari ni? Dari Facebook ke tubik ke, berapa lama Nabi duduk di Bani Auf ni? Apa dia 14 hari ke 24 hari? Mana asli ngajar ni ke? Perbandingnya 3 nuskah ke? 3 nuskah. Ada kata 14 hari, ada kata 24 hari. Mana sebab betul? Dah. Mana sebab betul? 14 ke 24? Tak tahu. Tak tahu tu bukan ngajar sini dah, ngajar di Selangor sah. Bukan sini Selangor. Ada nota terbaru kat tubiknya, perbahasan berkenaan dengan 14 hari pokok Nabi duduk di Bani Auf atau 24 hari dah. Kita boleh cari dah dari Facebook tu, kita boleh komen tanya dah. Mana betul sebenarnya? Dah. Atau minta nota dengan dia. Thumma arsala ila Bani Najjar. Sekarang nak ngaji hadis mudah sangat, ngaji hadis dah. Pecik ya. Tapi ada internet lah, tak ada internet tak tubik juga. Summa arsala ila Bani Najjar. Kemudian Nabi pun hantar orang kepada Bani Najjar. Tu. Bani Najjar ni bukan orang lain. Bani Najjar ni pok saudara Nabi sebelah mak dia, dah. Mutaqallidi as-suyuf. Dari keadaan mereka ni siap dengan pedang-pedang dah. Faka'anni anzuru ila nabiyyi. Maka katanya perawi hadis ni, Anas kata, seolah-olah aku lihat Nabi, melihat Nabi dah, aku masih teringat lagi dah. Nabi duduk atas kenderaan dia, atas untanya dah. Wa Abu Bakar ridfuhu, dan Abu Bakar gendong belakang Nabi. Wa mala'u Bani Najjar haulahu, dan pemimpin-pemimpin Bani Najjar duduk sekeliling Nabi belakang dah. Hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub, sehingga Nabi berhenti di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari dah. Abu Ayyub Al-Ansari. Maksudnya waktu Nabi sapa tu, Nabi dikelilingi, dikerumuni oleh pemimpin-pemimpin Bani Najjar dah. Kemudian masing-masing nak jemput Nabi, nak suruh Nabi berhenti rumah dia lah. Nabi kata, da'hu dah. Biar kalau unta ini, fa innaha ma'murah. Kalau unta ini diperintahkan oleh Allah Taala, nak berhenti mana? Ikut dia berhenti mana? Siapa rumah Abu Ayyub berhenti dah, turunlah unta situ dah. Maka situlah Nabi buat masjid dia sekarang dah. Okey. Wa kana yuhibbu an yusalliya haitsu adrakathu shalah. Dan Nabi ni suka sembahyang di manakah masuknya waktu. Wa yusalli fi marabidil ghanam. Dia pernah Nabi sembahyang waktu itu di kandai kambing. Ada kalau Facebook ke apa dia jawab mana asli kenapa Nabi sembahyang di kandai kambing, sebab apa? Dan kenapa Nabi lari sembahyang di kandai unta? Carilah entah jawab dia. Wa innahu amara bi bina'il masjid. Kemudian Nabi pun menyuruh supaya dibina masjid. Fa arsala ila mala'iban Najjar. Maka Nabi pun hantar orang kepada pemimpin-pemimpin Banu Najjar. Nabi kata, wahai Banu Najjar, faminuni bihaitikum. Pergakanlah, letakkanlah harga kepada aku kebun kamu ini. Maksudnya apa dia? Maksud dia nya Masjid Nabawi sekarang ni, dia asalnya kebun, sebelah tu ada kubur. Faham tak? Nabi beli belakang tanah dia tu. Tak. Dia mengikut Dr. Basri, dia kata berdasarkan hadis ni, kita nak bina masjid ke, bina sekolah ke, jangan kita kena ambil tapak dulu. Faham tak? Beli ke, orang wakaf kau tukar nama dulu ke, jangan pakai tak apa boleh wakaf kita buat masjid. Lepas pada tugak 4-5 tahun lepas tu ayah dia mati, anak dia tuntut balik. Ni tanah ayah saya ni, nama dia lagi ni. Bila dia mati, jatuh pada saya lah anak dia. Jadi dengan bangunan dia ambil sekali dah. Tak boleh. Kita nak buat masjid ke, sekolah ke, kita ambil tapak dulu.
Jadi ke hak kita dulu tapak tu. Nak wakah kau nak bawah yayasan kau, bawah persatuan kau, bawah ada Quran ada hadis kau tak kira lah. Dah. Tapi atas nama ada hadis dulu. Barulah bina bangun ni. Kalau tidak kan kita cari-cari derma beli sejuta buat bangun ni. Lepas tu tu tanah nak ambil semula. Nampak kan? Oh nak roboh dah bangun ni tu. Aku kisah saja. Kan? Jadi Nabi sebelum Nabi buat bangun ni, Nabi kata saminuni bihaitikum. Letak ke harga kepada aku kebun kamu ini. Nabi beli tapak dulu. Qalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Maka mereka menjawab, tidak demi Allah, kami tidak akan minta kepada kamu wahai Rasulullah harganya. Kami hanya serah pada Allah Taala sahaja. Biar Tuhan balas lah. Tak aja percuma-percuma. Kami wakaf kan. Maka qala Anas fakana fihi ma aqulu lakum. Anas kata fakana fihi, ada padanya pada tanah tersebut apa yang aku sebut pada kamu itu, iaitu ada kubur orang musyrikin. Wa fihi kharibun ataupun kharabun. Wa fihi kharibun, ada kebun, ada kubur orang musyrikin hak lama-lama, ada bangunan hak lama, bangunan hak usak, utuh dah leh. Tu. Wa fihi nakhlun, dia ada juga pokok tamar. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin falubishat. Maka Nabi perintahkan supaya dibongkar ke, dicokeh buah dah semua kubur-kubur orang musyrikin dah. Thumma bil kharib, kemudian Nabi suruh peruntuh ke bangunan-bangunan lama-lama tu sama ke dia dah. Wa bin nakhli, dan diperintahkan supaya pokok tamar tu ditebal dah. Fasafu nakhla, maka mereka atur batai tamar saat ni menghadap kiblat dah masjid. Wa ja'alu idhalataihi al-hijarah, mereka jadi ke kiri kanan pintunya itu daripada batu dah. Wa ja'alu yanquluna sakhra, dan mereka bergotong royong membersihkan dan membina masjid. Dan mereka mulalah menyebut syair insyaallah kita akan ngaji ilmu adab yartajizuna wan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'ahum, Nabi bersama-sama mereka. Wa ja'alu wa huwa yaqul Allahumma la khaira illa khairal akhirah faghfiril ansara wal muhajirah. Sama-sama menyebut belaka wahai Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat sahaja, dan ampunlah ansar dan muhajirin golongan ansar dan muhajirin tengah-tengah buat kerja tu mereka bernasyid mereka berqasidah tengah-tengah buat kerja lah nak menghilangkan letih maka orang pun ambil tali ni boleh berqasidah dalam masjid boleh gen dalam masjid. Jauh Nabi wajak pendek Allahumma la khaira illa khairal akhirah faghfiril ansar wal muhajirah. Sekadar hilang letih bukan maksudnya gen dalam masjid kena banyak pengajaran hadis ni banyak. Mungkin mula-mula ni ustaz royak formula nak royak cara istinbat. Panik atas istinbat diri dah. Hadis ni yang pertama sekalinya berkenaan dengan apa dia Ustaz? Cerita mengenai hijrah Nabi. Dia sebut hadis ni berkenaan dengan hijrah Nabi. Yang keduanya sejarah pembinaan Masjid Nabawi. Dua. Yang ketiga apa dia, macam mana Nabi bina masjid. Nabi tapak dulu baru Nabi bina Macam mana pembinaan masjid? Nabi bina gotong royong, Nabi bersihkan kawasan, Nabi gali kubur, Nabi tebal pokok, Nabi runtuh ke bangunan lama-lama, Nabi samakan semua sekali. Kemudian Nabi ambil pokok tamar, atur menghadap kiblat, buat masjid boleh Dia hadis ni juga menunjukkan harus kita ni ar-rajza wal qasidata, harus berqasidah dan bersyair untuk menghilangkan rasa letih Kena bukan maksudnya boleh syair ada masjid boleh genda juga ada gitu cepat kita ni Nabi buat ke mana, mu buat ke mana, tak serupa Nabi buat dengan buat. Kalau boleh pun setakat ni boleh je kena jadi kita nak memperluaskan. Kita kata Nabi qasidah kan, kita pakai lebih-lebih tak boleh. Kita kena kena guna ke hak Nabi buat sekadar hak diharuskan saja cara baik.
Okey, hadisnya babu as-salati fi marabidil ghanam. Bab sembahyang di kandang kambing. Dah. Boleh sembahyang kau di kandang kambing? Boleh. Lepas tu tak najis ke? Tak. Kata tu kena habis sembahyang pula. Kau nak Mazhab Hanafi apa dia, najis binatang lah, tahik binatang hak boleh dimakan tu najis. Betul? Kita kata tak najis makan, la ilaha illallah. Kayu tak najis makan. Ni mikrofon tak najis makan mikrofon. Bukan tak najis tu maksudnya boleh makan. Tak. Rambut lagi nak rambut. Rambut tak najis makan rambut. Faham ke tak? Nabi sembahyang di kandang kambing, Nabi lari sembahyang di kandang unta. Tak? Kita nak tahu jawapan, kita beli nota benda tu lah, nota Anak Asli lah. Sebab Anak Asli ngajar Bukhari ni baru start di Selangor. Jadi ada nota dia 24 hari ke 14 hari. Ada nota dia juga berkenaan dengan apa Nabi sembahyang di kandang kambing. Dah? Kita nak tengok dalam tu pun boleh, dalam Facebook pun boleh, terpasal lah. Tapi kalau internet kata internet saya ikut tak. Apa pasal? Kita tengok dengar jawapan dia apa tak. Apa Nabi sembahyang di guk kambing, apa dah. Kadang-kadang benda kalau ayat belakang, kalau ayat belakang tak tahu sehari pun tak. Boleh sangat ayat belakang tak. Pasal tak dia tak boleh. Ni internet sehari dah. Apa dah Nabi solat di kandang kambing? Kenapa? Apa dia? Hadis daripada Anas bin Malik, dia berkata Nabi SAW sembahyang di kandang kambing. Dan kemudian aku mendengar baginda selepas itu berkata, kana yusalli fi mal ghanam qabla an yubna al masjid. Nabi sembahyang di situ sebelum dibina masjid. Dah. Tak ada pak lain kalau Nabi sembahyang. Legok kambing juga sembahyang dak. Dak, kawasan tu ada gok kambing. Dak, Nabi sembahyang situ. Nabi memang nak buat masjid situ tapi tak siap lagi. Dak. Dan kawasan itu sementaranya kawasan guk kambing. Nabi sembahyang lah. Tidak ada halangi-halangi apa mai guk kambing tu. Pas. Bukan ada fadilat dak. Kita apa ni ataupun naik guk kambing sembahyang situ. Nabi sembahyang guk kambing sebelum di mana masjid ada dah. Masjid guk kambing. Kalau masjid ada lagi bayar guk kambing. Tak faham lah juga. Pas. Tak faham ni pun awalnya. Ngaji Bukhari saat ni nak ambil guk kambing, tak pun layak lah guk tu. Tak payah kata apa main sini ni. Tu guk kambing ada tu. Sebelum dia bina masjid saya. Ni masjid ada, banyak masjid lah. Apa main ada guk kambingnya? Dah. Jadi sebelum masjid ni siap, mai ada guk kambing dulu. Cal baik. Babu as-salati fi mawadi'il ibil. Bab sembahyang di tempat-tempat unta. Kan ada hadis dalam Abu Daud, dalam hadis lain kan larangan sembahyang dalam kandang unta. Dah? Lepas tu sini boleh sembahyang di tempat unta ni kan pula. Kandang lain, tempat unta lain. Beza tu. Kandang ni masih tempat unta bermalam situ. Tempat najis dia buat, tempat ramai-ramai dia berkumpul. Ni tempat unta berehat sekejap tu sembahyang dengan unta. Tu boleh, tak masalah dah. Hak Nabi lari je sembahyang di kandang unta. Kandang lain, tempat unta berhenti lain. Dah? Tu. Faham tu? Hadisnya daripada Ubaidullah, daripada Nafi' dia berkata, saya telah pernah melihat Ibnu Umar sembahyang menghadap kepada untanya. Jadi Ibnu Umar menjadikan unta sebagai suturah dia, sebagai penghadang dia dah. Wa qala Ibnu Umar kata, aku sembahyang menghadap unta ni kerana aku pernah melihat Nabi melakukannya. Faham tak? Jadi Ibnu Umar ni disuka benar ikut sunnah Nabi dah. Jadi atas hadis pun gitu juga. Jadi kemungkinan Ibnu Umar langkah kaki kiri keluar masjid tu kena melihat Nabi buat lah. Cuma dia tak sebut saja dah. Faham tu? Cara baik.
Okey, apa dia maksud Imam Bukhari man salla wa qaddamuhu tanur? Ada orang kata tak boleh sembahyang menghadap api. Sebab tu serupa dengan Majusi. Tak boleh. Tak. Jadi Imam Bukhari nak menolak pendapat tersebut tidak makruh. Bab orang yang sembahyang dalam keadaan depan dia tu ada tanur. Tanduri tahu tanduri? Roti payah tu lah, tanduri. Jadi payah buat roti panggil tanur, dia panggil. Tandur ni bahasa Parsi, bahasa Urdu. Tanur ni diarabkan, muarrab dia panggil, diarabkan dah. Au narun, orang yang semaya dekat depan dia ada api. Dia ada pelita kau lilin kau, ada karut api kau. Au syai'un mimma yu'badu, atau sesuatu yang disembah. Contohnya dia semaya dalam gereja contohnya. Fa arada bihi wajh Allah, sehingga sedekah dia semaya itu kerana Allah Taala. Maka apa hukumnya? Maka tidak makruh sembahyang menghadap api, sembahyang menghadap kepada apa dia saat ni roti payah roti payah lah, payah roti tu tidak makruh wa qala Zuhri baca dalil bahawa tidak makruhnya Nabi kata pernah dibentuk kepada api sedekah aku tengah sembahyang. Api macam mana ni Muzi? Nabi tengah sembahyang malam. Apa dia nama apa ji tu? Ji Aprik pun ambil api solat muka Nabi. Ya. Jadi Nabi tu solat dia. Tu suka ikut sembahyang dia. Jadi menunjukkan bahawa sembahyang menghadap api tidak makruh. Sebab Nabi sendiri pun uridat alayyan naru, dibentangkan untuk berlaku api ni aku depan aku ni. Dia pernah ifrit ni solo api Nabi dah. Jadi Nabi sembahyang juga, Nabi tak berhenti sembahyang dia, menunjukkan tidak makruh sembahyang walaupun menghadap api. Dan lebih lagi mesti sejuk. Dok, dia nyala api dia pun sembahyang dengan api dak. Bukan maksudnya semua api dak, tapi menghadap pada api. Kalian pergi masjid sekarang ni, masjid di Mesir ke, di Pakistan ke, mesti sejuk, dia pasal ke tu. Dia pasal pemanah di masjid tu. Bukan kau pemanah tu. Dia nyala dengan elektrik kot lah. Jadi dia boleh pemanah ke tubuh kita lah. Jadi kita semua menghadap ke pemanah tu, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah Syarwi. Al-Dha'ah daripada Atta bin Yasar, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata pernah sekali berlaku gerhana matahari, maka Nabi pun solatlah, sembahyanglah gerhana matahari dah. Bukan sembahyang hajat ni, sembahyang hajat semata buat kita dah. Nak pergi esok sembahyang hajat ni di mana, di sekolah Kebaru, sekolah SK Kebaru. Padahal nak pergi esok lambat lagi, pergi esok nu 7 tahun tu. Dia sembahyang hajat awal lagi untuk pergi esok tu. Tak. Dia kata takut muka akhir tahun, takut sibuk, takut gelewak dengan orang, atas sembahyang lalu hajat dah. Jadi tak niat untuk peperiksaan, sekali sembahyang hajat lalu dah. Jadi ni gerhana ni bukan sembahyang hajat dah, sembahyang gerhana kerana gerhana matahari. Dia sembahyang gerhana matahari ni memang disunatkan berjemaah dah. Fa salla, maka Rasulullah sembahyang. Kemudian Nabi pun kata dalam sembahyang dia, lepas sembahyang dah, Nabi kata uritun nara, aku diperlihatkan api, aku diperlihatkan neraka ya. Falam ara manzaran, tak pernah aku melihat pemandangan seperti hari ini, lebih teruk hari ini dah. Hari ini paling teruk sekali dah. Maknanya Nabi tengah sembahyang, neraka duduk depan. Apa Nabi tak batas sembahyang dia sebab makruh kan? Tak makruh sembahyang walaupun ada api depan pun tidak makruh dah. Syarwi. Babu karahiyatis salati fil maqabir, bab makruhnya sembahyang di tanah perkuburan. Makruh di sini maksud salahnya makruh haram sah. Cumanya salah ni dia berhati-hati.
Benda haram ni benda qat'i. Tapi benda halal larangan ada kemungkinan lagi tu disebut makruh saja. Tapi makruh ni karahiyatul tahrim dia panggil dah. Okey, al-maqabir, tanah perkuburan dah. Hadis ni daripada Ubaidullah bin Umar, dia berkata, beritahu kepada aku oleh Nafi' daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW. Nabi kata, jadikanlah di rumah-rumah kamu itu sembahyang dah. Maksudnya jangan sembahyang di masjid saja, sembahyang tak di rumah tak dah. Sembahyang sunat di rumah lah. Sembahyang sunat rawatib di rumah, sembahyang sunat tahajud di rumah, sembahyang witir di rumah. Jangan sembahyang masjid saja dah. Jadikanlah sembahyang kamu di rumah. Itu sembahyang sunat. Sembahyang fardu sembahyang masjid dah. Oleh lelaki dah. Wala tattakhidhuha kubura, jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Kau dia maksud dia. Imam Bukhari wa istinbat dengan hadis ni, maksud dia nya jangan kamu jadikan kubur rumah kamu macam kubur. Sebagaimana di kubur tak ada semaya, maka kamu tak semaya di rumah kamu macam kubur jadi. Tak? Tak ada. Jadi jangan jadikan rumah macam kubur. Kubur tak ada semaya kubur tu. Tak semaya kubur. Kubur pun untuk semaya juga dah. Jadi kamu sembahyang sunat di rumah kamu. Faham tak? Jadi hadis ni menunjukkan tak boleh sembahyang di kubur. Tu orang tunggu kubur sembahyang atas kubur tu kan pula. Tu jahil tu okey. Tak? Jahil murakkab dia panggil tak? Dah lah tunggu kubur, tak pakai baju, sokok pupuh lah, lubuh lah. Sembahyang atas kubur pula. Masjid dia petu adanya. La ilaha illallah. Sembahyang atas kubur tak sah sembahyang atas kubur. Pertama sekali, sembahyang kat kubur. Yang kedua, kubur tu najis. Kena tak? Najis ke tak Muzih? Muzih? Najis ke tak? Kenapa dia najis? Orang ngaji dia buah. Dia buah ke dia entah? Najis ke tak Salman? Tak najis? Jadi hadis ni menunjukkan tak boleh sembahyang di kubur. Dua sebab dah. Pertama sekali kubur tu, apa dia menghadap kubur menyerupai menyembah berhala. Dah. Itu pertama lah. Yang keduanya ialah kerana menyerupai Yahudi Kristian. Dah. La'nallahu al-yahuda. Dah. Dua. Yang ketiganya najis. Dah. Cari. Babu as-salati fi mawadi'il khasfi wal azab. Bab sembahyang di tempat-tempat yang kena khasf, boleh khasf. Runtuhan. Atau telah bumi, dia telah bumi. Bumi melesak bom, telah bumi lah. Berlaku di Aceh ke mana bom ni? Bukan di Aceh, mana di Indonesia lah. Pernah berlaku. Sebutir kapung nak telah bom ni je. Sebutir kapung. Sebuah kapung nak telah bombing masuk ke tanah. Peh ke tak? Bukan tsunami lain, telah bombing. Ya sikit kau Singapura tak peh. Enggak sikit jauh. Telah bombing ke tak? Telah bombing je. Mendap, tanah mendap. Sebutir kapung, sebuah kampung mendap tanah dah. Masuk belakang tanah. Rumuh masuk, orang masuk. Masuk 30 meter masuk tanah. Tuhan berkuasa Tuhan berkuasa waktu azab langit daripada bombing, daripada apa dia pergi sama sendiri jadi tanah mendap, tanah tu isap, pasir isap masuk sebutir tanah belakang, sebutir kapung dah. Tu khas dah. Jadi ahli apa dia boleh kalau semaya tempat-tempat kawasan gini ataupun tempat-tempat kena azab. Di Kuala Kerai, kena di Singapura, di dia gua musih kena banjir parut-parut, boleh semaya di situ. Boleh semaya ke tak? Tempat azab juga tu. Tidak azab lagi tu. Tempat azab mana tempat azab turun azab. Langgung turun. Tu mungkin ujian lah. Boleh kalau semaya tempat terkena azab. Macam semaya di mana? Ni ke mana Tasik ke dia? Tasik mati. Laut mati kan? Orang ikan lah situ, pergi mandi-mandi situ. Boleh tak semaya situ dah? Boleh ke tak? Tempat kaum samuk tu yang timpa ke azab. Boleh tak semaya situ dah? Maka jawapan dia nya disebut bahawasanya Ali tak suka, membenci sembahyang di tempat-tempat yang terkena tanah yang mendap dah. Di Babylon, Babil di Iraq lah. Baca hadis.
Daripada Abdullah bin Umar bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu masuk kepada mereka itu yang sedang diazab dah. Jangan kamu masuk ke rumah mereka, kawasan mereka dah. Kecuali illa antakunu bakina, kecuali kalau kamu ni menangis, kamu takut dah. Fa illam takunu bakina, kalau kamu tak boleh menangis, maka jangan kamu masuk atas mereka. Sebab apa? La yusibukum, janganlah menimpa kamu sebagaimana apa yang menimpa mereka. Kalau masuk pun tak boleh, semaya kau tak boleh. Faham kan tu? Tu. Jadi Imam Bukhari guna hadis ni, kalau Nabi larang kita masuk kawasan tersebut dah, maka semaya lagi lah tak boleh. Faham tak? Ni kita ni siap ambil gambar lagi. Tengok ambil gambar tak? Selfie lagi situ tak? Terus selfie, boom, mari azab tak? Saja. Dalam rancangan apa dia rancangan TV dia tunjuklah, dia buat soalan, boleh ke tidak kita pergi ziarah tempat-tempat hak kena azab, boleh ke tak dah? Ada ayat Quran ke, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, berjalanlah kamu di atas muka bumi, kamu dia lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat Tuhan. Masa tu suruh pergi, suruh jalan. Bagaimana ayat Nabi suruh masuk dalam bilangan? Masuk jalan tengok kawasan dia, lalu saja tak apa, jangan masuk kawasan tu. Faham ke tak? Ni kita pergi Mesir, pergi tengok lah Pak Praung semua sekali, gapo-gapo. Tak. Jangan dah. Jangan masuk. Lalu tak apa, lalu saja dah. Tengok keluar gitu tak apa. Tengok ni lah kemusnahan yang telah berlaku akibat mendustakan Rasul-Rasul lah. Cara dia ada dua, bi'ah kanisah bi'ah ni tempat ibadat orang Kristian, kanisah tempat ibadat orang Yahudi. Tapi kadang-kadang kanisah juga disembah kepada orang Kristian juga dah. Sembahyang di gereja ataupun biara. Umar radhiyallahu anhu berkata, inna la nadkhulu kana isakum, kami tak akan masuk gereja-gereja kamu min ajli tamasi, kerana adanya patung-patung, adanya gambar-gambar dah. Allati fiha aswaru. Wa kana Ibnu Abbas pernah sembahyang di gereja illa bai'atu fiha tamthili, kecuali gereja ada gambar. Maka Ibnu Abbas tak sembahyang situ dah. Kalau gereja saja tak ada gambar, tak ada salib, dia sembahyang dah. Cara ni. Baca dah lagi hadis ni. Hadis ni baca dah lagi. Baca dah. Cuma ada beza sikit dah. Yuqalu laha Maryah. Nama gereja ni Maria. ST Maria tak? Tak. Nama gereja ni Maria. Dia Habsyah dah. Fa dzakarat lahu ma ra'at fiha, maka Ummu Salamah menyebut apa yang dia lihat dalam gereja itu ada gambar-gambar. Maka Rasulullah bersabda, ulaiki qaumun idza mata fihimul abdus salih aw rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwari ulaika syirrul khalqi indallah. Ini hadis disebut dah. Mereka lah satu kaum bila matinya orang soleh, hamba yang soleh, maka mereka bina atas kuburnya masjid dan mereka lukis gambar-gambarnya. Maka mereka jahat-jahat, seteruk-teruk, seburuk-buruk makhluk Allah. Cara ni. Babun. Dalam hadis ni Imam Bukhari tak sebut tajuk kepada dia, bab saja. Imam Bukhari nak suruh yang tabuh tajuk, takyudin. Bukhari kata musdi dia tajuk lah. Aku bab saja, musdi tajuk dia dah. Faham ke tak? Orang ni tajuk pertama, dah tajuk dua, tajuk dah ada hadis dah. Kamu tengok ke tajuk ke dia sesuai bubuh tajuk dalam hadis dah. Bab saja. Teka bab ke dia. Tak. Baca hadis. قال لما
enggak boleh tanya sesuai dengan hadis ni. Maksudnya berkenaan dengan celaan dia amarah, dia peringatan kepada orang yang menjadikan masjid di kubur ataupun buat kubur atas masjid Faham? Anak pergi ke Mesir, di masjid di Mesir ni, di Azhar sendiri pun dia orang tepek fatwa ulama Azhar berkenaan dengan bina kubur atas masjid, bina masjid atas kubur. Dan sekarang ni pun ada buku. Ada buku Al-Manarul Munif fi fatwa ulama kibar ulama Azhar Syarif. Al-Manarul Munif fi fatwa ulama Azhar Syarif. Fatwa ulama Azhar Syarif ada 10 masalah Antaranya masalah membina kubur dalam masjid atau membina masjid atas kubur. Semua ulama Azhar sepakat bahawa tak sah semaya dalam masjid ada kubur. Memang ada, banyaklah. Masjid Husain dekat Azhar tu ada kubur dalam masjid. Masjid mana di Dasuk, tempat kelahiran Hasan al-Banna, ada kubur juga itu. Jadi fatwa ulama Azhar tak sah semaya di masjid kok ada kubur. Itu fatwa dia lah. Baca saya. Okey, hadisnya daripada Aisyah dan Abdullah bin Abbas, dua-duanya berkata, bila Nabi ni sakit nak mati, maka tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Nabi pun ambil khamisah. Khamisah ni sapu tangan lah, kain kecil, Nabi tak tahu muka dia Fa idza tamma biha kashafaha. Bila Nabi rasa berat, Nabi rasa sedih, Nabi pun buka muka dia Faqala, dalam keadaan gitu Nabi berkata, laknatullahi alal yahud. Nabi disebut laknat Allah lah kepada orang Yahudi dan Kristian. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka tempat ibadat, masjid. Yuhadziru ma sana'u. Nabi memperingatkan, memberi amaran terhadap apa yang mereka lakukan, jangan tiru mereka. Tapi sekarang ni puak-puak ni pakat bina masjid belaka, bina kubur besar dengan selendar ijanya, dengan letak apa dia bunga-bunganya, dengan menghias, dengan buat apa dia makam besar-besarnya. Pelajar-pelajar Azhar ni kutip derma. Sebab apa? Sebab nak bina atas masjid MHPI. Nak bina baru. Pelajar-pelajar Azhar, pemerang Allah Ta'ala nyamung ni. Nabi memperingatkan, Nabi memberi amaran. Tak tahu ke tak? Memanglah di Mesir, di Kairo sekarang ni memang masjid kubur besar. Tapi siapa dia buat tu? Tu zaman Fatimiyah, zaman Syiah. Bila marinya apa dia, siapa nama apa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi perintahkan supaya runtuhkan semula. Tapi ada yang diruntuhkan, ada yang tidak diruntuhkan. Kamu dia orang sufi pula pergi tiru, pergi baik dengan orang Syiah. Dia pula mempertahankan. Jadi pelajar-pelajar kita pun dibina juga apa dia? Kutip dalam mana untuk buat bina baru di kubur MHPI. La ilaha illallah. Kena saya. Hari ni tubik dalam Facebook hari ni berkenaan dengan Khatmun Nubuwah. Ustaz komen, tubik Ustaz komen tak? Tubik. Kau tengok Facebook. Apa dia Ustaz Aizam Mas'ud, dia waktu tubik apa dia pena akidah Jaki ke? Ke nama dah ke? Hak tiga segi tu, Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu ke? Wahdahu la syarikalah tu ke? Siapa dia tenung apa dia Khatmun Nubuwah tu, maka tidak akan ditimpa kemalangan, rumah dia tak akan bakar, dia tidak akan dihindari penyakit ni semua sekali. Maka dia kata ni perkara khurafat, tahayyu, karut-marut belaka benda ni lama dah saya. Apa dia 7 tahun lepas anak pergi Mesir, anak pergi ke rumah pelajar Mesir ni, tepek dinding rumah mereka. Anak kata pakai Mesir sebab sini ada. Pas sini ada. Mula-mula timbul, bila di mana timbul bila tahu? Khatmun Nubuwah ni. Timbul Khatmun Nubuwah ni di Pulau Pinang. Ustaz Jo bila tubik Khatmun Nubuwah ni, Ustaz Jo tanya siapa dia edarkan ni. Ustaz Jo tanya sendiri pondok dia, siapa dia edarkan ni? Tak nak jawab. Kita tanya orang-orang mula-mula edarkan ni. Khatmun Nubuwah main mana ni? Ni masalah kita. Dia percaya patut gak hotepek Ashabul Kahfi di Mutu tu lama dah. Wakal buhu kitmir. Lama dah tepek di kereta, tepek di motor, tepek gambar Ustaz Idrus lah, tapak gambar Tok Guru nak azik lah. Apa tak sini ke? Aku tepuh keretamu, nak tahu sini tak?
Gapo dia tepek gambar ni? Ada gapo dia? Khurafat, syirik ni. Kena tak? Dia tak gambar tu, dia ada maksud tu. Siapa dia lepas sebut baluh nah. Dia marah, marah gambar, dia marah. Apa marah gambarnya gini dok. Gambar ni aku dok orang lepas gambar ni berkat. Dok orang lepas gambar berkat saya. La ilaha illallah. Syirik dah tu. Ni nak rayak dah. Itulah ustaz letak pengajian akidah utama sekali dalam hadis ni. Dah susah jangan hari-hari akidah ni. Usul salasah lagi, syarah akidah al-sunnah lagi. Dan sekemah akidah lah. Kalau akidah yang tak tahu ke mana, ngaji hadis tadi apa juga. Kau nak Calwi. Nabi dah dekat getih, nak mati Allah dah. Nabi kata lagi laknatullahi alal yahud wan nasara. Patut Nabi tak sebut lah gitu. Nabi kecek uduh Nabi, laknat apa je nak mati ni. Ingat Tuhan sudahlah. Dok, yuhadziru ma sana'u. Nabi memperingatkan jangan kali-kali kamu ni tiru Yahudi. Dia hak paling bahaya sekalinya tiru bina kubur. Bina masjid atau kubur. Hak tu paling bahaya sekali. Dan memang berlaku sungguh. Memang berlaku sungguh sampai sekarang ni. Dok, waqa'a ma waqa'a lah. Cari. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Maksud Imam Bukhari di sini nak ayatnya tempat-tempat lain boleh semaya. Hak tadi semayanya kubur. Dak. Kadai unta. Apa dia gereja hak ada gambar-gambar. Hak tu tak bolehnya. Tempat-tempat lain mayah mana sekalipun. Tepi sungai ke, tepi apa dia air terjun ke, atas bukit ke, dalam hutan ke, boleh berlaku semaya dah. Tak ada masalah. Padai ke, boleh semaya berlaku. Tepi dalam epok ke, boleh semaya berlaku dah. Tak ada masalah. Sebab asalnya bumi ni suci. Kecuali nampak najis. Tak. Tak boleh semaya situ. Cari. Lam yu'tahunnaha. Okey, tengok hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Utitu khamsan. Dia utitu ni asalnya a'tanillahu khamsan asalnya dah. Allah a'tani khamsan. Dah. Sebab a'ta ni dua maf'ul. Ni so apa dia khamsan, so dua maf'ul dah. Tapi bila dibuat fa'il, maka dijadikan fa'il itu sebagai benda majhul, maka fa'il maf'ul yang pertama jadi naib fa'il, maf'ul kedua jadi maf'ul lah. Jadi utitu saya telah diberikan kepada dia 5 perkara. Yang mana 5 perkara ni lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya sebut dah ni ke jumlah lepas pada nakirah jadi kepada dia. Jumlah fi'liyah selepas daripada isim nakirah jadi kepada dia. Sifat 5 perkara ni tak pernah diberikan mereka itu seseorang pun di kalangan nabi-nabi. Tak ada seorang nabi pun dapat 5 perkara sebelum aku dah. Apa dia? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan. Macam mana? Dengan Allah mencampurkan rasa takut dan gerung sejauh bulan perjalanan. Maknanya musuh takut dah Nabi. Nabi ayat baru nak gerak baru. Sebulan aku siapa? Takut dah. Terkecingin seluar dah. Tu. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, dijadikan untukku bumi ini tempat sujud dan tempat alat untuk bersuci. Maksudnya mana sahaja Nabi boleh semaya sebab suci, dan mana sahaja Nabi boleh guna ke tanah itu untuk bersuci. Maksudnya untuk tayamum, pasir pun boleh guna, tanah pun boleh guna, batu pun boleh guna dah. Tu. Wa ayyuma rajulin min ummati, mana-mana lelaki di kalangan umatku adrakat hussalah, tiba waktu solat, maka fal yusalli, semayalah mana-mana pun dah. Tapi kalau semaya kalau masjid dekat, semaya masjid lah. Bawa semaya mana-mana pun dah.
Tapi kalau duduk padai kau, duduk di patah kau semaya lah, patah kau padai mana semaya gila atas bukit kau. Wa uhillat liyal ghanaimu, dia dihalalkan untukku harta ghanimah, sedekah tak pernah dihalalkan untuk umat sebelahku. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, nabi-nabi terdahulu mereka dibangkitkan kepada umatnya sahaja, tetapi wa bu'istu ila nasi kafatan, aku sendiri dibangkit kepada manusia untuk semua sekali dah. Dan yang kelimanya wa utitu syafa'ata, aku diberikan syafaat kubra lah. Dah. Jadi itu 5 perkara dah. Jadi kaitan hadis ni dengan tajuk yang kita bacanya ialah sembahyang ni mana-mana tempat pun boleh sembahyang. Maksudnya umat terdahulu mereka hanya sembahyang tempat ibadat mereka khas saja. Di gereja, di biara sahaja sembahyang dah. Tak ada sembahyang tempat kata-kata. Tapi umat Islam ni boleh sembahyang mana-mana. Padai boleh sembahyang, patah boleh sembahyang, atas bukit boleh sembahyang, mana sahaja boleh sembahyang dah. Jangan sembahyang dari tanah sudah lah. Nak mungkin ke tanah apa? Ustaz kata boleh sembahyang belakang. Loh. Dari tanahnya sembahyang sebab kotor dah. Jadi tempat tu bersih boleh sembahyang dah. Cara ni. Babu naumil mar'ati fil masjid. Bab bolehnya seorang perempuan tidur di masjid. Boleh ke tak? Boleh lah. Tunggu letih, tunggu kelas ustaz tak? Berehat dulu sejak tak? Tidur dulu sejak tak? Boleh tidur kat satu. Tak? Cara baik. Entu tanam molek berapa hadis kita baca pada pagi ni, tanam molek, tengok bila molek berapa tajuk kita baca, berapa hadis kita baca hari ni tengok molek. Baca aja. Okey, hadisnya daripada babu naumil mar'ati fil masjid, bab keharusan seorang perempuan tidur di masjid lah. Selagi mana tidak membawa fitnah ataupun tidak membahayakan diri dia, maka boleh dah. Hadisnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya ada seorang hamba perempuan Walidah. Dan Walidah ni hamba perempuan lah. Kanat sauda, hamba perempuan ni hitam dah. Lihayy min Arab, milik seorang kabilah orang Arab dah. Fa'ataquha, maka mereka merdekakan hamba perempuan ni. Fakanat ma'ahum, maka dia berada bersama-sama mereka. Qalat, katanya Aisyah, tiba-tiba fa kharajat sabiyatul lahum 'alaiha wishahun. Ini cerita pelik ni. Antara cerita paling ajaib dalam Bukhari ni hadis ni. Antara cerita paling ajaib dalam Bukhari dah. Tengok molek saya. Tak pernah dengar cerita ni. Maka hamba perempuan ni tinggal bersama-sama mereka dah. Tiba-tiba fa kharajat sabiyatul lahum 'alaiha. Tiba-tiba merakaklah seorang bayi perempuan keluar dari rumah mereka, duduk bersama-sama dengan hamba perempuan ni. 'Alaiha wishahun ahmar. 'Alaiha wishahun ahmar. Wishahul afrah lah. Wishah ni maksud dia nya ialah yunsaju min adimin ardan wa yursa'u bil jawahir. Wishah ni maksud dia nya pakaian daripada kulit, kemudian di apa dia? Orang puai kalau ni kan tudung dia pakai manik tepi-tepi tu ke. Kau dia panggil manik tak? Tepi tu. Jadi ada manik tepi tu tak? Wa tushaddu mar'ah baina atiqaiha. Dia biasanya perempuan dia pakai kanak-kanak apa dia? Pakai ke pada leher dia lah. Bayi saat ni dah. Tu. Okey, tiba-tiba seorang bayi merakak pergi pada hamba perempuan ni. Wishahun ahmar, warna merah, min suyur maksudnya daripada kulit dah. Qalat, katanya Aisyah, fa wada'athu aw waqa'a minha famarat bihi hudayatun. Fa wada'athu maka bayi perempuan ni pun pecahlah dia punya baju dia saat ni dah. Ataupun awwaqa minha, ataupun terjatuh pakaian daripada bayi perempuan saat ni. Famarat bihi hudayatun. Tiba-tiba burung sewah ni lalu. Burung ering. Burung besar lah. Dia lalu, dia pun gak. Sambar pula perempuan saat ni, bayi perempuan ni pun naik atas. Loh.
Wa huwa mulqa, wa huwa mulqa. Wa huwa mulqa. Kenapa wa huwa mulqa? Maksud dia menyambar apa dia? Terjemah tidak ada itu. Ke dia terjemah dia? Menyambar dah. Kadang dia menyambar apa dia bayi perempuan asal ni. Fahasibathu lahman. Burung tu ingat tu daging. Mungkin dia pakai warna kulit ke? Macam binatang lah. Dia ingat kau binatang tu. Dia pegang sambar bayi perempuan asal ni dah. Fa khatafathu, dia pegang ambil lari dah. Qalat faltamasuhu, maka mereka pun carilah bayi perempuan asal ni. Cari tak jumpa. Lalu mana pula hamba perempuan bayi perempuan asal ni. Qalat fattahamuni, hamba perempuan kata mereka tuduh aku bunuh bayi asal ni dah. Qalat fatafiku yufattishuni, maka mereka pun cek lah aku, cek bilik aku, cek rumah aku semua sekali.